Assalamualaikum, apa khabar bis kita? Saya Hikmah Jini. Kita mulakan dengan perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun kepada 311 hari ini berbanding 346 kes yang dilaporkan semalam. Dengan pertambahan 311 kes hari ini, jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 26,098 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 3 kes kematian termasuk membabitkan seorang rakyat asing dilaporkan di Sabah hari ini. Kes kematian itu membabitkan seorang lelaki berusia 90 tahun yang meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. 2 lagi kes kematian dilaporkan di Hospital Tawau membabitkan seorang lelaki berusia 68 tahun dan wanita berusia 80 tahun yang meninggal dunia di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kesemua pesakit mempunyai sejarah penyakit kronik. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 192. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, PITAS bertukar dari zon kuning ke zon jingga ekoran pertambahan 11 kes positif baru COVID-19 di daerah itu. Zon jingga adalah kawasan yang merekodkan antara 21 hingga 40 kes aktif COVID-19. 398 kes sembuh dilaporkan di Sabah hari ini, manakala 2,385 pesakit sedang menerima rawatan. Peratus penggunaan katil pesakit adalah 36.27%, sehingga hari ini 208,341 bakul makanan telah diagihkan. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB menurun sedikit kepada 97.88% berbanding 97.93% semalam. Kompleks Ujana Kewangan Labuan ditutup sementara selepas beberapa pekerja disahkan positif COVID-19. Kompleks Ujana Kewangan Labuan ditutup sementara bermula hari ini selepas beberapa pekerja disahkan positif COVID-19. Menurut Pengarah Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Buhari, penutupan itu bagi membolehkan proses sanitasi dijalankan di setiap premis di arah 1 dan 2 kompleks tersebut. Katanya keputusan penutupan itu dibuat selepas berbincang dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Labuan dengan mengambil kira risiko kepada orang awam dan juga pekerja di premis lain. Sementara itu, menurut kenyataan pengurus kompleks, Financial Park Labuan Sendirian Berhad, penutupan tersebut melibatkan kesemua bank komersial yang terletak di aras bawah. Bagaimanapun, penutupan tersebut tidak melibatkan blok pejabat 1 dan 4 serta Beta Service Apartment dan Alpha Condominium. Semalam, Kementerian Kesihatan mengenal pasti kluster baru Sky Chocolate berpunca dari kompleks berkenaan selepas 6 pekerja di sebuah kedai di situ disahkan positif COVID-19. Sehingga semalam, Labuan merekodkan 1,227 kes dengan 4 kluster aktif iaitu Sagu King, Titian, Tenaga dan yang terbaru Sky Chocolate. Projek Trash Hero memberi faedah kepada penduduk Pulau Mabul di Semporna. Sukarelawan Semporna Heroes menampilkan usaha serampang dua mata iaitu membantu dan memberi kesedaran kepada penduduk melalui Trash Hero Project yang dijalankan di Pulau Mabul baru-baru ini. Projek itu memberi faedah serentak dengan menjamin kebersihan pulau tersebut dan pada masa sama penduduk menerima bantuan berupa pek makanan.
Menerusi projek itu, penduduk Pulau Mabul bergotong royong membersihkan sampah dan bagi setiap 5 beg plastik sampah yang berjaya dikutip, mereka akan menerima beg makanan. Pengasas sempurna Heroes Samuel Lee berkata hasil kerjasama penduduk sebanyak 15,375 kilogram sampah berjaya dikutip dalam tempoh 5 hari untuk ditukar dengan 619 beg makanan berupa beras, minyak masak, tepung gandum, gula, kopi, kicap dan mi kuning. Projek perintis itu dilaksanakan selama 6 hari mulai 12 November lalu membabitkan proses bancian, pembersihan dan pengagihan bantuan kepada ketua keluarga. Mayat seorang lelaki yang dipercayai dilanggar kereta api ditemukan semalam di Beaufort. Mayat seorang lelaki tempatan ditemukan di landasan kereta api antara stesen Halo Gilat menuju ke Beaufort semalam. Mangsa dikenali sebagai Sabiri Idong, 56, ditemui dalam keadaan terbaring di landasan kereta api dengan beberapa kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputi Superintenden Azmir Abdul Razak berkata pihaknya menerima laporan mengenai penemuan mayat itu pada 5.20 petang semalam daripada seorang pemandu kereta api. Mangsa mengalami kecederaan pada bahagian leher dan dada dipercayai digilis kereta api. Seorang lelaki yang hilang selepas keluar ke laut untuk melihat bagang majikannya yang terletak di perairan Bengkoka, berhampiran kampung Rosob, Pitas, malam Khamis lalu ditemui telah meninggal dunia pagi tadi. Pengarah Zon Maritim Kudat, Komander Maritim Bun Chin Chow berkata, mangsa ditemui terapung oleh pekerja bagang di sekitar perairan kampung Rosob, Pitas, kira-kira 7.30 pagi tadi. Identiti mangsa Hamli Sinabil, 50, disahkan adiknya. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni, berjumpa lagi.